Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nashr 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung perbahasan yang kita berhenti sebelum daripada PKP tu. Sebelum daripada PKP kita dah masuk tentang anggota tubuh yang keempat, iaitulah perut, ya. Yang mana seperti mana kita membincangkan tentang mata, tentang telinga, tentang mulut. Secara konsepnya perbincangan ini berkisar di sekitar bagaimanakah yang dikatakan bersyukur dengan perut dan apakah yang dikatakan maksiat dengan perut, dan dia akan detailkan bentuk-bentuk maksiat perut supaya dapat kita hindar. Dapat kita hindar, yang mana objektif dianya supaya dapat kita pelihara hati kita daripada terkena titik-titik hitam. Tak jelas. Kurang jelas. Yang kanan. Saya ulang balik. Jadi dalam bab ini seperti mana juga dalam bab-bab yang sebelum, dia akan membincangkan bentuk-bentuk maksiat. Kalau dalam bab ini tentang perut lah. Jadi bila kita detail tengok bentuk-bentuk maksiat, tujuan dia supaya kita dapat hindar, dapat tinggal. Kerana seperti juga maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, semua bentuk maksiat ni dia memberi kesan kepada hati kita, ya. Kan hadis yang selalu saya sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguh orang mukmin ini bila mana dia buat dosa, tak kira lah dosa telinga ke, dosa mata ke, dosa mulut ke, dalam bab ni dosa perut ke, kata Rasulullah, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi, akan melanda titik hitam dalam hati dia. Jadi ini perkara besar yang kita perlu jadikan keutamaan. Kalau orang nak rapat dengan Allah, ya, satu orang nak rapat dengan Allah, orang rapat dengan Allah ni hasil dia khusyuk solat, akhlak dia tu baik, bukan setakat akhlak dengan manusia, akhlak dengan Allah pun dia baik. Jadi nak akhlak yang baik ini benda penting yang kena jaga hati. Jangan sampai hati diselaputi dengan benda-benda hitam. Jadi hadis tadi kata, orang mukmin ni, sesungguhnya orang mukmin bila mana dia buat dosa akan melanda titik hitam dalam hati dia. Termasuklah maksiat perut. Jadi konsepnya sama dengan bab-bab sebelum ni. Bila membincangkan bab perut, dia akan detailkan bentuk-bentuk maksiat perut yang kita kena hindar.
Baik. Saya nak baca sepintas lalu benda-benda yang telah kita baca. Kemudian kita akan fokus setakat yang kita tinggal untuk sambung balik, ya. Jadi dalam bab perut ni, pengarang kitab kita ni kata tujuan memelihara perut dari yang haram dan syubhat ada tiga. Ya, ada tiga perkara penting. Kenapa perlu kita pelihara perut daripada yang haram dan yang syubhat? Masalah titik hitam Melanda tu kita dah faham dah. Tapi dia detailkan lagi di sini. Tujuan yang pertamanya, kata pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, yang maksudnya tujuan nak jaga perut daripada benda yang haram dan yang syubhat. Benda haram dan yang syubhat maksudnya perut ni dia berkisar di sekitar memasukkan benda yang haram dan yang syubhat. Kita dah bahas panjang dah tentang definisi haram dan syubhat ni. Baik. Cuma nak sebut sekarang ni, kenapa nak jaga perut daripada benda haram dan syubhat? Yang pertamanya, kata pengarang kitab kita ni, kerana takut akan siksaan api neraka. Itu memang mestilah. Setiap maksiat Allah akan balas, walaupun sebesar zarrah. Termasuklah maksiat perut. Maksiat perut dalam arti kata memasukkan benda yang haram dan yang syubhat. Benda yang haram tu jelas lah, termasuk yang syubhat juga. Jadi pengarang kitab kita ni dia bawa ayat Al-Quran. Kita dah hurai panjang ni, semua nak ulang kaji sikit, ya, sebelum kita fokus untuk sambung setakat yang kita berhenti tu. Pengarang kitab kita ni bawa ayat Suratul Nisa. Suratul Nisa ayat yang ke-10. Yang nak ceritanya dalil kenapa kita kena jaga perut, sebab seksanya berat. Maka Allah sebut dalam Suratul Nisa ayat yang ke-10 ni, Allah kata Innal ladzina ya'kuluna al-amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah kata, ini contoh, pengarang kitab ni bawa contoh ayat tentang ancaman orang yang masukkan dalam perut dia benda haram dan syubhat, tempat dia neraka. Allah kata apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Makan harta anak yatim secara zalim ni termasuk benda yang haram lah. Benda yang haram. Jadi dia nak cerita implikasi orang yang ya'kuluna amwalal yatama zulman, makan harta anak yatim secara zalim. Kemudian Allah kata, nak ceritanya keadaan orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Allah kata, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Ya'kuluna fi butunihim, dia makan dalam sepenuh perut dia, nara, api. Maknanya dia masukkan api dalam perut dia, tuan-tuan. Hakikat dia makan harta anak yatim secara zalim,
memasukkan api penuh dalam perut dia. Cerita api ni pula tuan-tuan, sebelum tu kita dah hurailah sebelum ni kenapa Allah guna perkataan yakuluna amwalal yatama zulman, makan harta anak yatim secara zalim. Kita dah hurai dah berdasarkan kepada huraian ulama-ulama muktabar. Sebabnya ada keadaan-keadaan kita boleh ambil, tinggal lagi masalah nak ganti balik tak ganti balik tu ulama bahas. Ambil itu bila mana terlibat dengan keadaan penjaga tu susah, penjaga susah. Tapi kalau ikut Sayyidina Umar tak boleh ambil. Kalau misal kata susah juga, kata kalau satu orang tu dia jaga anak yatim, dia jaga anak yatim, tiba-tiba dia ni susah, dia nak makan pun tak boleh. Kalau ikut Sayyidina Umar dia boleh ambil, tapi kena ganti balik. Maksudnya kenapa Allah kata makan harta anak yatim secara zalim, maknanya ada keadaan-keadaan, ada kelonggaran dia. Itu je poinnya. Tapi yang kita nak fokus di sini ialah makan harta anak yatim secara zalim. Allah umpamakan orang tu masukkan dalam perut dia penuh dengan api. Api ni pula api apa tuan-tuan? Api neraka. Jadi orang yang faham benda ni, dia takkan berani sentuh harta anak yatim. Dia takkan berani menzalimi anak yatim. Kadang-kadang bila kita dengar cerita ni, terlintas dalam kepala kita, ada ke orang buat zalim ke harta anak yatim? Ada lah tuan-tuan. Kalau Allah tak sebut, ada. Kampung saya ada, sebelah rumah je. Mak mati, ayah mati, boleh hak tinggal mak saudara ke pak saudara ke buat main-main dekat harta anak yatim. Boleh penyakit lah, boleh penyakit. Ceritanya ada tuan-tuan. Kita ni orang baik gaib belaka tak jumpa lah kan. Tapi ada orang jenis tu, ada orang jenis tu. Jadi ayat ni nak ceritanya orang yang makan harta anak yatim, Allah kata sesungguhnya, innama, sesungguhnya, hakikatnya, akhirat esok dia ni menelan penuh perut dia dengan api. Kemudian Allah cakap ujung tu, wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bukan setakat perut tu api neraka, kemudian tubuh dia tu, satu tubuh tu akan dimasukkan dalam api neraka. Jadi ini ancaman kepada orang yang makan benda haram. Dalam konteks ni harta anak yatim. Nah, Allahu Rabbi. Kita baca sikit lagi. Seterusnya hadis Nabi. Ini di antara dalil-dalil yang dibawa oleh pengarang kitab kita ni, nak ceritanya bahawa antara tujuan jaga perut daripada benda haram dan syubhat sebab takut siksaan api neraka. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sahih daripada Jabir bin Abdullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Nabi kata apa? La yadkhulul jannah, tidak masuk, tidak akan masuk ke dalam syurga. Apa dia? Lahmun. Lahmun ni maksudnya daging. Lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh daripada benda-benda yang dimurkai Allah.
Suhtin ni maksudnya hasil yang kotor. Suhtin maksudnya hasil yang kotor. Ada hadis lain sebut lahmun nabata min haram, tapi dalam hadis ni dia sebut lahmun nabata min suhtin. Daging yang tumbuh daripada hasil yang kotor. Kalau kita baca laju sikit, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Sesungguhnya tak masuk dalam syurga daging yang tumbuh daripada benda-benda yang kotor. Maksudnya benda yang haram. Allahu Rabbi. Kemudian ujung tu Nabi kata an-naru aula bihi. Api neraka lebih utama, lebih layak dengannya. Baik. Jadi hadis ni tuan-tuan, satu peringatan besar. Daging yang tumbuh dari benda-benda kotor, termasuklah benda haram. Sehari dua ni duk sibuk cakap pasal rasuah. SPRM pun serbu sana serbu sini. Rasuah benda haram. Jangan main-main. Ambil benda haram, bubuh dalam mulut dia, lepas tu jadi daging. Daging ni tak layak masuk syurga. La yadkhulul jannah, kata Nabi. Tak boleh masuk, tuan-tuan. Dalam huraian yang lain dia sebut daging tu dia akan jadi minyak petrol. Minyak petrol di akhirat esok. Dia lalu tepi neraka tu, neraka sambar selalu. Tu sebab tuan-tuan, orang yang beringat benda ni, dia tak akan masuk walaupun setitik benda haram dalam mulut dia. Dia jadi masalah besar. Dia jadi masalah besar. Jadi ini ulang kaji sebenarnya yang lepas. Saya rasa memadai lah. Kita baca dua dalil berhubung dengan tujuan yang pertama. Tujuan pertama, kenapa nak jaga perut daripada yang haram dan yang syubhat. Kemudian pengarang kitab kita ni bawa menyebut tentang tujuan yang kedua. Kenapa dijaga perut daripada yang haram dan yang syubhat. Sebab keduanya tuan-tuan, kata pengarang kitab ni, yang perlu jaga sangat benda haram dan syubhat daripada masuk dalam mulut dia, kerana memakan makanan yang haram dan syubhat itu tiada diberi petunjuk kepadanya kepada berbuat ibadah. Pengarang kita apa? Tidak diberi petunjuk kepadanya kepada berbuat ibadah. Baik, cuba kita baca sedikit huraian pengarang kitab kita ni tentang apa yang disebutkan tadi. Dia kata, kerana tidak patut bagi yang mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kotoran. Tidak patut. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan seperti makanan yang haram dan yang syubhat. Kata pengarang kitab ni, tak patut sama sekali orang yang buat ibadat, melainkan dia tu sebelum dia buat ibadat, dia bersihkan, sucikan diri dia daripada segala bentuk kotoran. Ni pun kita boleh faham, tidak payah pun. Daripada syarat sah solat pun kita faham. Salah satu daripada syarat sah solat apa dia tuan-tuan? Kena bersih daripada hadas dan najis. Itu masalah fiqh. Ya.
bersih daripada hadas dan najis. Dan termasuk juga di sini dari segi batinnya memakan benda-benda yang haram. Baik. Apa kaitan dia makan benda yang haram yang terlibat dengan syubhat dengan tidak diberi petunjuk kepadanya daripada berbuat ibadat? Dalam kata lain, bila petunjuk kepada ibadat, tuan-tuan, kita nak buat benda baik ini sebenarnya perlu kepada dorongan, perlu kepada motivasi. Sebab orang yang solat tanpa ada motivasi, tanpa ada dorongan, dia akan buat lebih kurang. Saya dah cakap, katakan dah macam budak-budak, anak-anak kita kan, rumah kan kita mak dengan ayah ni garang sikit bersabak solat kan, nak suruh solat. Setengah-setengah anak tu dia solat sebab mak marah, dia solat sebab ayah marah. Maka solat dia tu hanya semata-mata sebab ayah marah. Tapi ibadah yang sebenarnya yang kita kena bentuk anak-anak kita ni, biar dia buat ibadat tu lahir daripada diri dia sendiri, iaitu ada satu daya tolak daripada diri dia sendiri, aku ni kena solat, dan dia faham keperluan solat. Daya tolak motivasi untuk solat ni, tuan-tuan, sebenarnya orang panggil petunjuk, taufik dan hidayah. Benda-benda baik ni, dorongan tu sebenarnya mari daripada Allah juga. Jadi taufik dan hidayah Allah ni, dia macam mana cara dia mari? Macam mana cara dia mari? Kan ada satu hadis yang terkenal, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Nabi cerita dalam hadis yang sahih, dalam tubuh manusia ni ada seketul daging, seketul darah, boleh panggil belaka lah, seketul darah. Bila baik seketul darah tadi, baiklah seluruh tubuh. Bila kotor seketul darah tadi, teruklah, jahatlah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, tahulah benda tu ialah hati. Jadi hati ni ulama tasawuf hurai, dia umpama raja. Dia akan membentuk watak seseorang tadi. Kalaulah ada daya daripada hati berkenaan, jantung hati berkenaan, untuk membentuk pribadi dan akhlak baik, orang tu jadi baik. Kalau tidak ada daya untuk buat benda baik, orang jadi jahat. Baik, nak daya daripada hati untuk jadi jahat, jadi baik itu datang daripada mana? Datang daripada Allah. Allah jatuhkan taufik hidayah dalam hati. Nampak? Baik. Untuk taufik dan hidayah, suluhan nur Allah pada hati itu jatuh, hati itu kena bersih. Hati kena bersih, maknanya dia kena bebas daripada titik-titik hitam. Hak tu saya selalu baca hadis ayat tadinya, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Orang mukmin ni, sesungguh orang mukmin, bila mana dia buat dosa, akan melanda titik hitam dalam hati dia. Banyak dia buat dosa, banyak titik hitam. Hari-hari dia buat dosa, hari-hari titik hitam melanda hati dia. Bila hati dipenuhi titik hitam, mana nak mari motivasi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia buat ibadah. Jadi satu daripada penyebab titik hitam, makan benda yang haram. Jadi kalau misal kata nak jaga supaya seseorang kata rajin ibadah, seronok ibadah, makanan kena jaga sangat. Tu sebab setengah-setengah tok guru kampung, tuan-tuan pun tahu, dia pondok-pondok kan, makanan dia, sayur dia tanam sendiri. Kita duduk sini tanam kat mana kan? Contoh kena beli juga. Pokok pangkai nak cerita di sini ialah
Nak jadi orang baik, dia bermula daripada benda yang masuk dalam mulut. Kalau yang tu terbersih, insya-Allah taala peringkat pertama untuk jaga hati dia daripada kena titik hitam telah pun dilaksana, dan dia sedang menunggu Allah Subhanahu wa taala campakkan kerajinan dan motivasi untuk dia buat ibadah sampai dia rasa seronok. Dia begitu tuan-tuan. Tidak ada orang panggil shortcut. Nak suruh seronok ibadah, yang pertama jaga makanan. Tak jaga makanan sampai bila rasa tak seronok ibadah. Baik. Dan yang ketiga, ni yang kita berhenti hari tu. Pukul berapa dah? Isyak pukul berapa? 45 ke? 8.45 dah. 49. 39. Oh 10 minit lagi. Baik, kita baca ya. Yang ketiganya tuan-tuan, sebab kena jaga perut kita daripada yang haram dan syubhat. Kata pengarang kitab kita ni, kita baca bahasa kitab ni. Dia kata kerana memakan makanan yang haram dan syubhat itu ditegah daripada kebajikan. Makna dia tak dapat hasil apa yang dia buat. Kita baca huraian dia sikit. Dan jika ia mengerjakan kebaikan, nescaya tiada diterima daripadanya, dan tiada apa baginya melainkan penat jua. Maknanya orang yang makan benda haram, makan duit rasuah, makan harta anak yatim, makan hak orang lain, ambil hak orang lain, lepas tu dia pergi haji, lepas tu dia pergi umrah. Ni cerita dia. Lepas tu dia mari surah, dia sembahyang surah. Kata pengarang kitab kita ni, dan jika ia mengerjakan nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada apa baginya melainkan penat jua. Baik, maka dia bawa pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, dia bawa dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi daripada Abu Hurairah. Nabi kata apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa adh-dhama, wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berapa banyak daripada orang yang berpuasa, namun ia tidak ada baginya mendapat apa-apa pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan berapa banyak daripada orang yang qiyam, maknanya bangun beribadah di malam hari, namun ia tidak baginya mendapat apa pun daripada qiyamnya kecuali hanya berjaga. Hadis ni hadis hasan daripada Abu Hurairah. Kata pengarang kitab kita ni lagi, kita baca huraian dia dulu. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, kenapa macam tu jadi dia? Allah tak terima puasa dan Allah tidak terima qiyam. Katanya Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang seorang yang ada dalam perutnya benda yang haram. Allahu Rabbi. Sebab dia tak boleh orang panggil benda tu satu. Ya. Nak persembahkan sesuatu yang baik kepada Allah, tapi dalam perut dia ada benda kotor. Mana boleh? Tak boleh begitu. Sebabnya disebut dalam nas yang lain,
Allah ini bersih dan hanya terima benda-benda bersih. Mana boleh kamu persembahkan sesuatu yang di dalamnya terdapat benda kotor. Jadi kata pengarang kitab dia ni, dia berpandukan kepada huraian Ibnu Abbas, sebab Allah tak terima solat dia sebab dalam perut dia ada benda haram. Baik, cuba kita lihat huraian selanjutnya tentang perkara ni. Baik, hadis ni panjang. Saya rasa saya baca terjemah je lah, sebab ada lagi 5 minit dah. Okey. Huraian kepada hadis yang berkata ramai orang puasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga. Ramai orang qiyam tak dapat apa-apa kecuali penat berjaga, mengantuk saja. Baik, huraian dia hadis ni. Hadis yang kita nak baca ni hadis sahih. Kita baca makna saja daripada Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Saya nak baca terjemah tapi tak sedap, kena baca Arab juga sikit. Sebab benda ni, message dia ni penting. Nabi kata apa? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallah, sesungguhnya Allah itu tayyibun. Allah itu baik, tayyib. Kemudian Rasulullah sambung, la yaqbalu illa tayyiban. Allah takkan terima suatu benda melainkan yang baik juga. Mana kita baca tadi pun jelas tak? Jelas. Belum kita baca selanjutnya, rangkap pertama ni cukup menjelaskan kepada kita Allah ni baik. Allah takkan terima benda ni kalau benda tu yang baik. Allah hanya terima benda yang baik juga. Benda yang bercampur aduk, benda yang kotor, Allah tak terima, tuan-tuan. Kita pun sama tak? Tai cicak umpamanya. Tai cicak kan kecil tak? Katakanlah kita bubuh air dalam gelas, air masak nak minum. Tiba-tiba jatuh tai cicak. Nak minum ke tak minum? Sikit lah. Sikit lah benda tu. Tak minum tak kita tak? Tak minum, tuan-tuan. Ataupun beginilah, kita ambil tahi ni gak nampak kotor sangat. Lalak masuk. Okay. Lalak ni walaupun ada hadis sebut, lalak ni sebelah sayap tu racun, sebelah sayap tu penawar. Kan kalau misal kata lalak jatuh dalam air kita, Rasulullah SAW kan? Selam, sebab sebelah sayap tu ada racun, sebelah sayap tu ada penawar. Bila benam dua-dua, dia cover lah. Baik. Tapi nak ceritanya kita, selera kita, kalau lalak masuk dalam air kita, nak minum ke tak nak minum? Tak minum. Perasaan tu lain kan? Nak cerita begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu baik, dia kan hanya terima benda yang baik. Saya rasa kita berhenti azan dulu kot, ya.
Okey, kita ambil masa 5 minit lebih sikit. Baik, hadis yang kita nak baca ni ialah hadis untuk menjelaskan tentang sebab kenapa hadis yang sebelum ni kita baca, orang berpuasa tak dapat apa-apa dan orang yang qiyamul lail pun tak dapat apa-apa. Jadi maksudnya mesti ada sebab kenapa dia tak dapat apa-apa, dan hadis ini dibawa sebagai dalil untuk menjelaskan bahawa orang yang makan benda yang haram dan syubhat, kalau dia buat benda baik pun tak dapat apa-apa. Itu poin dia. Baik, jadi hadis yang kita baca tadi mula-mula tadi tentang puasa dan qiyam tadi, ada hari lain untuk jelaskan. Jadi kita senang baca. Mula-mula Nabi kata sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik juga. Jelas. Jadi oleh kerana dia dalam perut dia ada benda yang tak elok, dia solat ke, dia pergi haji ke, dia pergi umrah ke, Allah tak tepi, sia-sia. Lepas tu Nabi sebut lagi, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin seperti yang diperintahkan kepada Rasul. Ini nak ceritanya salah sama sekali kita kata itu Rasul, Allah suruh tu dia Rasul, dia terror, kita rakyat biasa. Tak boleh tuan-tuan. Sebabnya Allah kata, Nabi kata sini, Allah perintah kepada mukmin, orang mukmin sama seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Sama, benda yang sama. Kalaulah Rasul diperintahkan supaya solat, orang mukmin kena solat. Kalaulah Rasul kena puasa, orang mukmin kena puasa. Kalaulah Rasul itu diperintahkan untuk jaga daripada benda yang haram, orang mukmin pun sama juga. Tak ada beza. Lepas tu Nabi baca sepotong ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni surah berapa ni nanti? Surah Al-Mu'minun ayat 51. Baik. Nabi kata, ya ayyuhar rasul qulu min tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Baik, maksud ayat tadi, ya ayyuhar rasul,
wahai para rasul. Mana nak cerita kira-kiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia baca ayat ni, dia cakap awal-awal, bila kamu dengar ayat ni sebut pasal rasul, sebenarnya kepada kamu mukmin juga, jangan kamu dak faham kot lain. Ayat ni kata, ya ayyuhar rasul kulu min tayyibat, makanlah daripada makanan yang baik, wa'malu salihat, dan kerjalah amalan yang soleh. Baik, orang yang faham bila baca ayat ni kata makanlah dari makanan yang baik, kemudian wa'malu salihat, dan kerjalah amalan soleh. Maksudnya apa? Di antara makan benda yang baik dan amal soleh tu menjadi ada kaitan. Allah suruh untuk seorang tu buat amal soleh, kena makan benda baik dulu. Tuan-tuan nampak? Cara nak faham Quran ni, antara rangkap pertama, rangkap kedua, dia bukan terputus, dia ada dia punya jalan cerita. Jadi Nabi kata, bila Nabi baca ayat ni, Allah kata kulu min tayyibat, makanlah benda-benda yang baik, wa'malu salihat, dan kerjalah amal soleh. Sebabnya dua-dua ni berkait. Macam mana kamu nak kerjakan amal soleh, lepas tu dapat pahala, sedangkan makanan kamu bercampur bau dengan benda haram dan syubhat? Ujung tu Allah kata, inni bima ta'maluna, Allah kata inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, kita baca laju sikit. Jadi poin dia bagi tahu tadi, ayat tadi surah Al-Mu'minun ayat 51, di antara perintah untuk makan yang baik dan amal soleh, kedua-dua tu berkait. Nak amal soleh, kena makan benda yang baik. Lepas tu Nabi kata, Allah juga berfirman, dua ayat sini. Ayat kedua ni, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Maknanya kalau orang beriman, dia kena makan rezeki yang baik-baik, benda-benda bersih. Lepas tu ni yang saya nak bagi tahu cerita ni. Nabi cerita satu benda. Nabi menceritakan seorang lelaki, lepas Nabi cerita dua ayat tadi, Nabi menceritakan seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kosok masai dan berdebu. Ada satu orang rambut kosok masai, berdebu, maknanya mari jalan jauh, datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata, orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa. Kemudian dia tu angkat tangan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maknanya dia minta benda dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana orang musafir dalam keadaan dia tadi kosok masai, berdebu, angkat tangan berdoa dengan Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Nabi kata, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Lepas tu Nabi kata, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis ni hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-tuan faham tak? Satu orang kusuk masai, orang musafir datang dekat Nabi, angkat tangan minta doa, minta tu, minta ni, minta tu, minta ni. Lepas tu Nabi komen. Sebab Nabi ni dia dengan suluhan nurani, dia boleh tahu. Dia tengok orang ni, dia tahu macam mana Allah nak makbul doa kamu. Makan yang haram, minum yang haram, pakai yang haram, bagi makan ke anak bini benda yang haram. Nabi kata, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Jadi saya rasa memadailah untuk kita faham. Kalau misal kata kita ni, sebab hakikatnya tuan-tuan, kita hidup atas muka dunia ni, kita berkehendak kepada rahmat dan pertolongan Allah. Perhatilah betul-betul, hampir semua benda, boleh kata semua benda, usaha satu hal, tapi keputusan ujung tu Allah.
Kan kita mengaji dalam rukun iman, qada semua-semua tu kan. Usaha kita. Tapi keputusan akhirnya Allah. Baik. Bagaimanalah keputusan Allah nak bagi benda baik? Kamu minta tu, minta ni, minta ni. Sedangkan dalam mulut kamu masuk benda haram, minum benda yang haram, pakai benda yang haram, rumah pasal benda yang haram. Itulah sebenarnya di antara rahsia, antara punca seseorang itu tidak mendapat keberkatan dalam hidup. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kita baca tu hadis sahih riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sama-sama tu jadi muhasabah bersama. Kalau misal kata sebelum ni kita terlanjur, taubat. Allah kata bagi jalan keluar kan. Ya. Kan hadis kita selalu kita baca tu, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sauda fil qalbihi. Sesungguhnya orang mukmin itu bila mana dia buat dosa akan melanda titik hitam dalam hati dia. Lepas tu Nabi ajar, wa intaba wa naza'a wastaghfar sukhira qalbuhu. Nabi kata bila satu orang tu taubat, dia tinggal, dia istighfar, putih balik hati dia tu. Maknanya dalam keadaan manusia biasa kita ni terdedah dengan buat kesalahan, Nabi ajar taubat kan. Taubat. Jadi taubat ni, sebab tu Nabi sehari semalam berapa kali tuan-tuan dia taubat? Ada satu hadis tu kata lebih 70 kali dah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kan. Satu hadis pula lepas tu kata 100 kali. Kalau Nabi yang maksum 100 kali, kalau kita ni malah taubat nampak sangat kita ego dah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.